Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah wa ima Allah, sahabat semua, muslimin dan muslimat. Ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullah ya ulil albab la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Sekali lagi, selepas agak lama juga sebenarnya saya tak hadir di masjid ini. Masjid yang pada saya yang sangat indah dan lagi bersih. Mudah-mudahan lagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas mukadimah saya mengajak untuk sama-sama kita berterima kasih kepada Allah, memuji Allah dengan alhamdulillah, dan itulah kewajipan kita selama-lamanya. Kita mengingati Nabi kita, barang sebentar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Seterusnya saya berpesan kepada jemaah dan diri saya, seperti mana setiap pertemuan, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, kerana tidak ada cara lain untuk kita selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-sama kita dengar dahulu wahyu Allah berupa perintah, bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa dan jangan mati kecuali setelah betul-betul kita semua Islam. Islamnya kita ini dengan sebab iman kita yang 6 perkara: an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil yaumil akhir wa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman, kita beriman kepada Allah dengan para malaikat, kitab-kitab Allah. Kita beriman dengan hari akhirat, kita beriman dengan qada dan qadar. Kita beriman dengan perkara-perkara yang gaib, antaranya iaitulah malam ini kita akan bincang salah satu topik dalam konteks akidah, yakni kepercayaan. Bila kita sebut perkara yang berkaitan dengan akidah, sebenarnya ia adalah satu kepercayaan, sama ada ia boleh dibuktikan berdasarkan kepada teori-teori sains ataupun tidak boleh dibuktikan. Begitu juga boleh dibuktikan oleh sejarah ataupun tidak, maka kita tetap percaya. Itulah akidah, itulah iman. Maka cerita ini sebenarnya dikaji oleh pelbagai pihak, khususnya para ulama yang bercakap dalam konteks akidah, dan ada juga yang mengkaji secara sampingan dalam konteks sejarah. Maka perbincangan yang berkaitan dengan akidah sudah tentu betul.
kerana berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berdasarkan kepada sejarah, maka barangkali ada perkara-perkara yang kurang tepat. Kalau nak kata tidak betul, barangkali ada betul, tapi barangkali kurang tepat. Maka antara sejarah yang dibincangkan dalam konteks akidah Islam kerana dia termaktub dalam Al-Quran, iaitulah pada malam ini kita nak bincang tentang cerita Ya'juj dan Ma'juj. Di mana cerita Ya'juj dan Ma'juj ini telah menarik perhatian para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dulu saya datang, kita bercakap secara ringkas berkaitan dengan Dajjal. Ada yang mana Dajjal ini dikaitkan dengan Ibnu Sayyad, keturunan Yahudi di Madinah, dan pernah ditemui di sebuah pulau yang tidak diketahui di manakah pulau tersebut, di lautan, oleh seorang sahabat Nabi, Tamim Ad-Dari, dan dia menceritakan rupanya secara mudah kita sebut macam King Kong, tapi lebih hebat, bukan lebih hebat, lebih dahsyat dari King Kong, kerana King Kong kita nampak juga rupa hidung mata dia, tapi Dajjal ini berbulu lebat sehingga tidak diketahui yang mana depan, yang mana belakang. Bulu dia lagi lebat. Maaf, itu dabah. Saya dah terkeliru pun. Itu dabah yang membawa kepada Dajjal. Dajjal terikat. Dabah yang berupa seperti King Kong. Kita tinggalkan cerita tersebut. Pada malam ini kita nak sebut tentang Ya'juj dan Ma'juj. Para sahabat diriwayatkan dalam satu hadis yang sahih dari Khuzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Dia kata, ittala al-Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakar. Satu hari dia kata, ketika kami berada dalam masjid, sedang duduk saling berbincang tentang urusan agama, khususnya perkara berkaitan dengan hari akhirat. Inilah para sahabat. Tubuh badan mereka di dunia, hati nurani mereka berfikir tentang akhirat. Pasal tentang akhirat ini, kita tahu atas dunia sekarang ini kita masih lagi mampu memilih berdasarkan kepada nafsu kita. Kita nak makan apa, kita nak lalu jalan mana, kita nak beli rumah macam mana. Semua berpandukan kepada kemahuan. Kadang-kadang melalui sumber yang halal, kadang-kadang melalui sumber yang tidak halal. Maka kita pilih. Wa hadainahun najdain. Kami telah tunjukkan dua jalan. Maka orang beriman dipilih jalan yang halal. Orang yang fasik, kita sebut dari kalangan orang yang beriman, kita tak sebutlah orang-orang kafir. Kita sebut orang Islam, orang beriman tapi fasik, maka dia tidak peduli halal ataupun haram. Yang penting bagi dia, nafsu dia dapat, rumah dia sebesar-besarnya. Tadi saya tengok, tak jauh dari sini, nak menghala ke Subang. Saya pergi melawat sahabat saya tengah hari tadi. Dia sewa di sebuah kondominium. Bila keluar dekat balkoni, depan itu semua banglo. Banglo. Sebesar-besar banglo. Cuma tak setinggi masjid dia. Tapi saya rasa
sebutir-sebutir banglo. Faham, sebutir-sebutir sebuah banglo. Barangkali sama besar dengan ruang solat masjid, 2 tingkat. Ada kolam, ada apa. Sampai kawan saya tu, dia tertanya-tanya pasal dia bukan orang Malaysia. Dia kata macam mana tuan rumah tu nak jaga rumah tersebut. Bukan nak jaga dalam konteks takut orang pencuri apa. Macam mana dia nak bersihkan tingkap, banyak sangat tingkap, macam bila dia nak lap itu, nak lap ini. Isteri saya bila dia tengok, dia kata biarlah. Dia tak nak rumah sebesar tu, tak larat dia nak lap tingkap, dia kata. Dia tak larat nak lap tingkap. Yang penting, kita tak nak bincanglah yang disebut halal ke haram. Tetapi yang kita sebut di sini, bila para sahabat bila bercakap, dia lebih mementingkan hari akhirat. Pasal hari akhirat ini hari kita menerima habuan. Kita buat baik, kita terimalah. Maka kita tidak ada pilihan. Seperti yang Nabi ditunjukkan, kita pernah dengar cerita bagaimana Nabi melalui satu kawasan orang yang terhidang di hadapan mereka, daging yang masak, cantik, comel, lazat, di sebelahnya daging-daging yang busuk, yang sangat buruk, yang sangat keji, yang ditunjuk ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Tapi disebabkan dia itu seorang yang fasik atas dunia, dia buat dosa, walaupun dia tengok ada daging yang elok, tapi dia tak ada pilihan, maka dia pergi makan daging yang hanya yang busuk. Tak ada pilihan. Kalau dia cuba nak pergi pun, malaikat akan tahan dia. Jadi inilah hati sanubari para sahabat. Jadi bila Rasulullah SAW masuk, kita ambil dari awal sikit supaya kita faham tujuan kita duduk di sini malam ni, biar ada mirip dengan cara dan teknik serta matlamat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita nak redha Allah, kita nak belajar, kita nak berkongsi maklumat. Saya bukan datang nak mengajar pasal saya bukan cukup ilmu mantap, tapi apa yang mana yang ada kita cuba kongsikan. Kalau ada selepas ini ustaz yang mana lebih mampu, lebih hebat, dia terangkan, dia bagi tahu benda yang saya itu salah, maka anggaplah benda itu salah, terima yang betul. Terima yang betul. Tapi selagi mana berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, insya-Allah antara saya dengan dia tidak akan berbeza. Pasal rujukan kita sama. Barangkali dalam konteks sejarah bila kita bercakap, bacaan saya lain, bacaan dia lain. Baik. Bila para sahabat duduk, Nabi datang, Nabi pun tanya, kamu ni duduk ramai-ramai ni buat apa? Seronok. Duduk ramai-ramai, Nabi datang. Pasal Nabi dengar bunyi orang duduk cakap, berbincang dalam masjid rumah Nabi yang kubur Nabi sekarang. Yang pernah pergi ke Madinah, dia tahulah. Jadi Nabi pun keluar. Nabi kata, ma tazakarun. Kamu duk saling berbincang tentang apa ni? Lalu salah seorang bahkan ramai-ramai jawab. Dia kata, ya Rasulullah, nazkurus sa'ah. Kami duk bincang perkara berkaitan dengan hari akhirat. Hari akhirat secara mudah dia ada 2. Akhirat besar yang akan berlaku kepada dunia dan seluruh manusia, seluruh makhluk, semua akan mati. Iblis pun akan mati. Ada satu cerita sikit je saya sebut, tapi ini bukan melalui hadis Nabi. Ada satu riwayat disebut oleh Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini dia bekas Yahudi, dia peluk Islam, dia menjadi salah seorang
Selain dari hafiz Al-Quran, dia merupakan salah seorang ulama tafsir yang hebat dalam Islam. Antara sahabat yang sangat disayangi, dimuliakan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud, oleh Sayyidina Omar secara khusus. Omar secara khusus memang mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan Ka'ab al-Ahbar. Dan sebenarnya kalau dalam konteks sejarah kita baca, dalam konteks sejarah, disebabkan kita ini masyarakat sekarang ini boleh disebut sebagai masyarakat yang ada silsilah dari zaman Nabi Nuh. Betul kita asal daripada zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam, tapi kita tahu berlaku taufan menyebabkan berlaku kemusnahan. Nabi Nuh dia ada 4 orang anak. Ada seorang nama dia Sam. Orang putih kata Sam. Di Sam. Anak ni yang beriman dia. Dari 4 orang ni 3 orang beriman, seorang yang tidak beriman, yang tak naik kapal tu. Yang dia lari di atas bukit. Yang itu nama dia Kan'an. Ada kata nama dia Yam. Yam kat Malaysia orang perempuan, ni anak dia lelaki. Yam tu Maryam, Kak Yam. Tak ada kena-mengena dengan Kak Yam, minta maaf ya. Jadi cerita Kan'an ni dia tak ada. Dia tak ada zuriat lah pasal dia mati. Sam ini dari 3 anak ini, 3 anak Nabi Nuh ini, Sam ini lahirnya keturunan antara keturunan yang disebut sah dari keturunan Sam bin Nuh ini, iaitulah orang Arab dan juga orang Yahudi. Orang Arab dan Yahudi dia ada kena mengena ikut situ. Cerita Nabi Nuh ni cerita bila? Kalau kita tengok sejarah, cerita Nabi Nuh, cerita lebih kurang kalau berdasarkan kepada tarikh yang semuanya teori. Teori maknanya belum tentu betul kerana Nabi sebut dalam satu hadis sahih, saya sebut dalam konteks makna bila Nabi ditanya oleh Salman Al-Farisi jarak antara tempoh antara nabi-nabi sallallahu alaihi wasallam antara Nabi Nuh, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun. 1000 tahun. Bahkan diriwayatkan, ada riwayat kata dia tak sebut 1000 tahun, disebut asyara qurun, 10 kurun. 10 kurun. Perkataan kurun ini dalam bahasa Arab dia ada 2 makna. Pertama makna dia 100 tahun. Maknanya kalau 100 tahun, 100 kali 10, 1000 tahun. Dari kematian Nabi Adam sampai kelahiran Nabi Nuh, maknanya 1000 tahun. 1000 tahun, berapa bulan? Balik kali sendiri je lah. Berapa lama tu? 1000 tahun. Tapi ada kata yang dimaksudkan kurun itu adalah satu generasi kepada satu generasi. Bila satu generasi kepada satu generasi, satu generasi kepada satu generasi, sebelum matinya generasi yang pertama, biasa sebelum mati generasi yang pertama, kita biasa kalau dalam masyarakat kita ada yang sempat dapat cucu cuik kan, cucu cicit, anak cucu cicit. Kadang-kadang sempat orang kata yang keempat cuik dia panggil. Gami rasanya tak sempat kot. Hak lebih dari tu tak ingat dah saya. Cucu cicit cuik gami. Hak tu je saya ingat. Jadi umur dah lah panjang, ada yang lebih 1000. Walaupun Nabi Nuh itu sendiri 950 tahun, tapi ada yang hidup lebih 1000.
Jadi para ulama kata, kalau mengikut kata Nabi 10 kurun, maknanya berlaku ribuan tahun, beberapa ribu tahun, bukan 1000 tahun. Sebab itu saya kata dalam konteks sejarah dia masih lagi teori. Pasal ada perbezaan tafsiran dalam perkataan kurun, itu contohnya. Tapi saya sebut di sini sahaja seperti yang ditulis oleh Sami bin Abdullah bin Ahmad Al-Maghluz dalam buku dia Atlas Tarikh Sejarah Al-Anbiya wal Rusul. Dia secara ringkas dia diberitahu tempoh berlakunya zaman Nabi Nuh ini kalau nak dibandingkan dengan sampai hari kita sekarang ini, hari kita ini 1441 Hijrah, ya. 1441 Hijrah campur pula dengan umur Nabi 53 masa Nabi berhijrah. Jadi 1494 tahun dari zaman Nabi Nuh, bermakna peristiwa itu sekitar 5100 tahun lebih. Itu cerita awal kita sebut dalam konteks keturunan. Dalam konteks keturunan. Maka lahirlah antaranya Sam. Sam ini ada orang dari keturunan ini berlaku taufan. Bila taufan itu berlaku, taufan itu berlaku pada zaman Nabi Nuh. Maknanya sekitar 4,000 tahun hingga 5,000 tahun dulu. 4,000 hingga 5,000 tahun dulu. Allah yang lebih tahu. Nak sampai ke cerita Ya'juj dan Ma'juj ini, ini saya sebut Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj, kalau 5,000 tahun, dia berlaku, kalau tengok dia berlaku pada zaman Raja Az-Zulqarnain. Ada yang kata Al-Maqduni tapi dia tidak sah, tapi saya dengar para ulama lebih menyebut dia sebagai dari sebelah Yaman. Tak apalah, kita tak usah bincang asal usul, tapi cerita Zulkarnain kita akan baca sekejap lagi. Sikit lagi. Nak buat macam mana kita kena baca sikit. Kita ada lebih kurang dalam 40 minit dia lagi. 40 minit. Kita cuba untuk ringkaskan. Bila kita baca cerita Zulkarnain ini, ada ulama menyebut Zulkarnain ini, dia Raja Zulkarnain ini disebut oleh Imam Al-Azruqi, dia kata beberapa lagi dia kata Zulkarnain ini dia memeluk Islam melalui Nabi Ibrahim alaihissalam. Maknanya dia hidup zaman Nabi Ibrahim. Dia dulu ke dari Nabi Ibrahim, ataupun dia orang kata masa Nabi Ibrahim setelah dilahirkan dia ada, wallahu a'lam. Cuma ada ulama kata, tapi fakta tidak boleh nak sahkan secara tepat. Maknanya dalam konteks sejarah. Allah pun tak cerita Nabi Ibrahim dengan Zulkarnain. Zulkarnain ceritanya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tidak disebut pada zaman mana. Tapi dalam konteks sejarah kata ada bacaan yang menunjukkan dia berlaku, Nabi Zulkarnain ini dia peluk Islam, dikatakan wallahu a'lam, dengan Nabi Ibrahim, dan dia bersama dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pernah tawaf bersama, tawaf Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Sekadar itu je kita boleh sebut, lebih tak boleh nak sebut lah, tak tahu. Bila cerita Nabi Ibrahim dari tempoh kelahiran Nabi, iaitulah 2,568 tahun.
2568 tahun, campur lebih kurang dengan 1000, saya sebut tadi 1494 tahun. Balik kira sendirilah, maknanya lebih kurang 4100 tahun. Saya terlupa nak kira tadi kan ni. 4100 tahun, bukan 1400, 4100 tahun. Maknanya dari peristiwa cerita Nabi Adam dan dari peristiwa cerita Nabi Nuh, nak berlakunya cerita Ya'juj dan Ma'juj ni, kenapa saya kaitkan? Pasal Ya'juj dan Ma'juj ni dia juga keturunan dari anak Nabi Adam. Jadi dah beranak pinak beberapa generasi dah bersilih ganti bin macam-macam bin dah, sampailah kepada zaman Nabi Ibrahim, jaraknya 1000 tahun lebih. Sekitar tu wallahu a'lam. Saya bila sebut dalam konteks sejarah ni, saya lebih banyak suka sebut wallahu a'lam pasal kita tak tahu secara tepat. Kita dengar syekh ni bercakap lain sikit, dengar orang ni bercakap lain sikit, dengar pasal kajian berbeza-beza. Saya tidak mengkaji, saya cuma kutip je, ambil anda sikit, anda dengar. Baik. Pasal itu bukan benda yang paling penting. Dalam depan saya ada 2 buku yang dia bicara dalam konteks akidah. Pertama, buku yang memang terkenal ditulis oleh Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, Ashratus Sa'ah. Bila beliau tulis tentang perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, tanda kiamat kecil ke kiamat besar ke, dia tidak sebut cerita sejarah Ya'juj dan Ma'juj ni, keturunan ke mana-mana. Dan buku yang kedua yang saya bawa juga, yang ditulis oleh almarhum Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, Al-Aqidah. Buku ni cerita berkaitan dengan akidah, seperti buku ni akidah kita dengan tanda-tanda kiamat. Bila buku itu banyak bercakap tentang akidah, dia tidak mempedulikan tentang dalam konteks sejarah. Pasal sekali lagi, kita bukan disuruh untuk mengetahui bila Ya'juj Ma'juj itu lahir. Kita bukan diwajibkan mengetahui dengan tepat di mana Ya'juj Ma'juj itu berada. Kita tahu, Allah bagi tahu. Tapi Allah bagi tahu dengan suasana tempat. Kita akan baca Al-Quran sekejap lagi. Tapi Allah tak bagi tahu negara mana. Ada kata dia berlaku di sempadan Rusia dengan Georgia. Sebut Rusia dengan Georgia, tahu tak kat mana? Saya sendiri pun tak pernah sampai. Saya pernah cakap sekali dengan orang Georgia, itu sahaja. Masa saya naik bas ke naik kereta api, naik kereta api di Turki nak pergi ke hotel, orang Georgia. Dia tanya, dia tengok saya banyak bawa barang, dia kata nak pergi mana? Saya kata nak pergi ke hotel. Orang kecil je, tapi jenis orang putih, walaupun besar tapi dia jenis kasar, tulang kasar. Dia kata dia boleh tolong. Saya ingat lagi orang dah pesan, kalau ada pergi ke Turki, naik apa ke kononnya ada orang nak tolong, tak payah. Buat sendiri. Di sana banyak sangat penipu. Jadi takut jadi benda lain. Jadi saya pun tak terimalah. Yang penting, itu pertama kali saya tengok secara live orang Georgia. Georgia dengan Rusia adalah dikata dengan gambar-gambarnya, tetapi walaupun ditunjukkan gambar, dia masih lagi kita kata sebagai agak barangkali betul di situ, barangkali. Dan kita sebenarnya pun tidak dituntut untuk pergi ziarah. Kita bukan suruh dicari untuk mencari mengenal pasti di mana.
Pasal kita bukan untuk bukan disuruh untuk pergi menolong Ya'juj Ma'juj keluar ke. Pertama, itu sah, memang tak ada orang nak buat. Pasal dia mufsiduna fil ard. Ya'juj dan Ma'juj ni kerja dia bunuh je. Dia bunuh orang je. Dia bukan bunuh orang. Apa benda, tak kira benda dia bunuh. Babi pun dia bunuh, dia tak bela babi pun. Apa? Itu Ya'juj Ma'juj. Dia tengok tak kira apa benda. Haiwan ke, haiwan liar ke, haiwan apa benda dipanggil, jinak ke, dia tak jenis masyarakat yang tidak boleh tengok benda molek, dia akan musnahkan. Kita akan sebut sebentar lagi. Nak terpaksa saya terpaksa buat ringkasan untuk gabungkan cerita ni supaya kita masing-masing kita dapat faham. Balik kepada apa yang saya sebut dari awal, ceritanya asal tadi saya sebut bagaimana Ka'ab al-Ahbar tadi, Ka'ab al-Ahbar dengan Sayyidina Umar. Jadi saya nak sebut ni sikit, bagaimana Ka'ab al-Ahbar dengan Sayyidina Umar ni dia sangat baik dua. Dan Ka'ab al-Ahbar ni dia cerita bab mati kan, saya sebut tadi. Cerita bab mati ni balik saya undur balik pada cerita ni. Saya tinggal sekejap tentang Ya'juj dan Ma'juj, pasal saya sebut tadi semua mati. Lalu saya kata iblis pun mati. Macam mana iblis mati, dia ada cerita saya sebut. Cerita itu diriwayatkan oleh Ka'ab al-Ahbar, dikategorikan sebagai Israiliyat. Tapi dia bukan kategori Israiliyat yang palsu. Tapi dia tidak disahkan oleh Nabi ataupun Al-Quran, maka dia tinggallah sebagai Israiliyat. Kita boleh baca, kita boleh dengar. Betul ke salah, Allah je tahu. Dia cerita selepas tiupan sangkakala, semua mati. Antara yang tak mati dengan sebab Allah dah tangguh dia ialah iblis. Walaupun dengan sebab tiupan sangkakala tu dia terkejut, takut. Ya, semua takut. Kecuali itu kita tak nak bincang. Tiba-tiba datang malakul maut, dia sergah sekali iblis. Bila dia sergah iblis tu, pengsang 3 hari. Dia sergah iblis, masa tu syaitan tak ada dah. Syaitan ni pembantu iblis. Iblis seko-seko. Iblis ni nak kata dia ke beliau? Kalau kata beliau sama dengan babi ya dia. Tak faham ni. Faham? Gurau tu gurau lah. Kita sekali-sekali kita boleh gurau kan, jangan serius sangat. Dia seko-seko tinggal, tak ada dah, habis mati. Baik ke yang tinggal malaikat-malaikat. Setan, manusia secara khusus semua mati, tinggal iblis. Bila malakul maut mari sergah dia tu, dia punya terkejut. Dia pengsan. Dia bangun tu, dia mengerang. Dia bangun selepas 3 hari. Kata Ka'ab al-Ahbar, kalau ada manusia tak kira di mana-mana, di timur barat, kalau dengar suara mengerang iblis, mati. Menakutkan. Bukan mengilai benda lain. Mengilai dia menakutkan kita. Ini dia takut. Dia takut. Lari ke timur, lari ke barat, lari ke timur, nak masuk dalam laut, tolak dia. Laut tolak dia, berambuh kamu, aku tak nak. Buat apa mari duduk dalam ni? Dia lari kiri kanan, utara selatan, timur barat, sampai malakul maut tunggu. Malakul maut lebih laju dari dia. Dibantu oleh malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah bawa 7,000 pencangkuk, nak cangkuk dia punya nyawa. Sekali ditarik, dia meraung
Meraung tidak boleh dibayangkan. Kerana apa? Raungan itu kesakitan yang menimpa, dihimpunkan segala su'ul khatimah. Tahu su'ul khatimah? Mati buruk, mati dalam keadaan sengsara, su'ul khatimah, yang ditarik oleh malaikat, malakul maut, diserahkan kepada malaikatul azab, ruh orang jahat, orang kafir, orang Islam yang jahat, ditarik dengan cara su'ul khatimah, dihimpunkan segala kesakitan itu kena pada iblis pada hari tersebut. Bayangkan macam mana sakitnya iblis. Pada muka dia lah, pada muka dia. Sehingga dan di hujung riwayat, bila peristiwa tersebut dikatakan wallahu a'lam, pasal benda cerita kan, Israiliyat. Katanya Allah suruh Nabi Adam dengan Siti Hawa tengok dari langit apa yang berlaku. Bila dia tengok macam tu menderita, iblis suka dia. Dia kata, sampai dia berdoa, dia kata, wah ya Allah, hari ni puas hati sempurna nikmat engkau pada aku. Pasal sakit hati sangat. Yalah Nabi Adam bila dia tengok, ni cerita dia ada kena-mengena ni. Bila dia tengok dari zuriat dia kan, bila Allah gosok belakang Nabi Adam, dah masuk ke waktu? Masuk tak? Azan lah. Masjid besar ni tak boleh tak azan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis Nabi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya terus sambung Nabi sebut. Nabi kata, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam. Ni cerita di langit. Ada kata cerita ni di bumi, di Arafah. Dan ada kata dia berlaku sekali di langit dan berlaku sekali di bumi. Wallahu a'lam. Pasal benda gaib. Dan Nabi tidak sebut dengan jelas di langit ke di bumi. Tapi Nabi sebut ada benda yang berlaku. Bila Allah panggil Adam, ya Adam, Adam pun jawab, labbaika wa sa'daika. Aku sahut. Dan yakni dengan penuh rela hati. Itu cara orang Arab jawab. Biasalah tu. Bukan Nabi Adam jawab pada Allah je. Saya ingat biasa kalau di universiti dulu, bila pensyarah panggil pelajar-pelajar orang Arab, orang Afrika, termasuk kami jugalah, jadi kita dah belajar dengan cara dia. Bila dia panggil, ya Muslim, kawan saya seorang ada nama Muslim dari Togo ke Afrika. Bila Syekh panggil, ya Muslim, dia pun kata, labbaika ya Ustaz wa sa'daik, dia kata. Dia jawab tu macam cara yang ini. Macam Nabi Adam jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata, Allah pun kata, Nabi Adam kata, wal khairu fi yadaik, segala kebaikan di kedua tanganmu ya wahai Allah, ya Allah. Fayaqulu, Allah pun kata, akhrij ba'san nar, keluarkan dari belakangmu kumpulan yang akan menjadi penghuni neraka. Allahu akbar. Masa tu tak ada orang lagi. Adam satu-satu Adam. Allah kata keluarkan dari zuriat dari ni belakang ni. Ada riwayat kata hak berlaku hak jelas ketika disebut di Arafah, ada perkataan gosok lagi, masah, maknanya gosok. Kita tidak mahu bincang itu kerana Allah laisa kamitslihi syai'. Bila Allah perintah, Nabi Adam pun kata, ya Rabb, wa ma ba'sun nar, ahli neraka ni siapa dia? Ahli neraka. Lalu pada waktu itu Allah pun kata, min kulli alfin, dari 1000 orang, tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'ina, ataupun
min kulli alfin tis'imi'ah wa tis'atin wa tis'ina. Dari 1000 orang manusia, ni cerita bab manusia, pasal zuriat Adam ni, dari belakang ni zuriat Adam. Jin tak masuk ni, haiwan lebih-lebih lagi. Dari zuriat Nabi Adam, kita sebut tadi Ya'juj dan Ma'juj ini, saya kona balik. Ya'juj dan Ma'juj ini dia mari dari keturunan Yafith. Anak Nabi Adam ada 4. Kan'an kafir mati. Ada Sam yang tadi menjadi bapa yang asal usul keluarnya bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Yang kedua nama dia Ham. Tadi Sam, Ham. Ham ini dia dari zuriat dia ini keluarnya masyarakat yang berkulit hitam. Orang sebelah Afrika. Contoh dia. Dan ada satu lagi anak, Yafis. Dari Yafis ini ada orang Ajam, ada panggil orang bukan Turki, tapi nak cerita dari kumpulan ni lah. Itu saya tidak mahu sebut benda tu secara panjang lebar. Dari anak Nabi Adam yang bernama Yafis ini berkurung-kurung sampailah ada satu lahirnya Ya'juj dan Ma'juj, keturunan. Dari Ya'juj dan Ma'juj ini pula Ma'juj secara khusus ada tiga jenis bangsa pula keluar dari dia. Ini berdasarkan sejarah. Dalam Quran tidak sebut tu. Jadi saya tidak mahu panjangkan cerita tu. Yang penting Ya'juj dan Ma'juj ialah manusia. Dia bukan makhluk asing, dia bukan binatang, dia bukan itu. Dia manusia. Hak mana kita tengok dalam kononnya ada gambar, kononnya NASA jumpa dalam perut bumi satu masyarakat dengan kuku panjang gini-gini, gambaran dia, itu bohong belaka. Pasal apa? Berlawanan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi mesti betul. Hak lain daripada Nabi, kita tengok kalau percakapan dia itu kena dengan Quran dan hadis, kita terima seadanya, tidak melebihi hadis Nabi. Tapi kalau berlawanan, kita boleh sebut terus bohong, walaupun dia kata dia NASA. NASA ni kita fahamlah yang di Amerika yang berkaji macam-macam lah. Baik, kita tinggalkan dia. Saya nak sebut banyak sangat pun saya pun tak berapa tahu. NASA ni tak pernah terlibat dengan NASA. Cuma beli minyak NASA je kadang-kadang bila perlu dulu. Isi dalam minyak enjin ke minyak apa, lupalah saya. Dikonongnya nama minyak NASA. Yang penting balik cerita, bila Allah kata keluar kan dari zuriat, dari belakang. Macam mana dia berlaku Nabi Adam? Allah dan Nabi Adam je tahu pasal Nabi Adam yang berlaku pada diri dia. Keluar zuriat dari belakang. Keluar satu pihak dia pergi sebelah kanan, satu pihak dia pergi sebelah kiri. Dia keluar. Kata 2 kali. Kata mula-mula keluar hak sebelah kanan, sekali lagi keluar sebelah kiri. Wallahu a'lam macam mana dia betul keluar. Tetapi zuriat tu keluar dan ada hadis bagi tahu dia rupa saiz dia seperti semut yang halus. Macam mana dia berada dalam Nabi Adam, Allah je Maha mengetahui. Siapa dia? Kitalah antaranya. Kitalah. Saiz dia saiz semut yang halus. Keluar. Hak sebelah kanan ahli syurga. Setiap wajah bercahaya. Bila keluar hak sebelah kiri, lagi ramai. Lagi ramai macam mana? Hak ni bercahaya, hak ni gelap.
hitam legam. Semalam saya dengar satu syekh, tapi saya tak kenal syekh tu nama apa, di Arab Saudi. Dia bekas memandi mayat, bukan Syekh Bitawi. Dia ada yang almarhum Syekh Abbas Bitawi, dia memandikan mayat juga. Tapi yang tu saya kenal suara dia ni saya tak kenal. Dia cerita ni wallahu alam, tidak ditulis tarikh dia, tapi bukan lama lah. Dia kata selepas satu peristiwa dia mandikan mayat, dengan hari dia ceramah yang dia cerita tu, 7 tahun dah dia tak mandikan mayat, dia tak berani. Dia kata kali terakhir dia mandi mayat, dia kata masa dia buka mayat normal. Dia kata taklah putih, tapi taklah hitam macam orang Afrika. Matang, sawa-sawa matang tapi menghala ke putih sikit. Putih. Taklah gelap sangat. Sawa matang, barangkali putih sikit lagi saya, kalau tak macam saya. Gitu je lah. Taklah gelap sangat kan. Dia kata dia buka kali kedua nak mandi, muka hitam legam, dia kata. Mula-mula dia buka, tengok biasa. Dia buka kali kedua hitam, muka saja, dia kata. Hitam, lebih hitam dari janggut, lebih hitam dari rambut dia kata. Mari ada seorang batu, bila basuh, tengah mandikan, masa mandikan tubuh badan tadi, dia makin lebam, makin hitam lah. Akhir sekali, dari rambut sampai ke ujung kaki, mayat tu hitam. Dia kata kami sambil mandikan mayat, sambil nak lari pun sama banyak. Kalau saya memang lari dah. Muslimin muslimat, itu cerita pengalaman. Dia kata lepas peristiwa tu dia tak mandikan mayat, takut. Dia kata tambah lagi, elok dah mandi semua, dah wuduk, dia pun kapan tiba-tiba nampak perut bergerak, perut gitu. Dia pun dengan kawan dia dah lah campur dengan takut, lepas mayat tu jadi hitam, dah tengok benda bergerak ni, buka. Dia kata tiba-tiba keluar satu makhluk. Dia kata nak kata ulat, bukan ulat. Dia tidak sebut perkataan lain. Dia kata nak kata ulat, tapi bukan ulat. Apa benda? Dia kata saya tak pernah tengok. Nak kata ular, semua orang kenal ular. Nak kata ulat, orang pun kenal ulat. Ada ulat yang berkaki, ada ulat tak nampak kaki kan, macam-macam. Dia kata ulat. Allahu Akbar. Dia tutup, tinggalkan mayat. Takut lepas tu sampai ke hari ni, barangkali dia kata dia tak nak mandikan mayat. Takut. Allahu Akbar. Cerita akhir Ya'juj dan Ma'juj pun dengan ulat narah. Bahkan ulat itu lebih kurang ulat hak kita tengok macam ulat yang ada pada ayam bila busuk apa semua sekali tu yang kita tengok tu, gitu je akan berlaku. Kita tinggalkan dulu. Bila Allah panggil Nabi Adam pun kata, siapakah penghuni neraka? Allah pun kata, dari 1,000 orang. Itu cerita dia. Dari 1,000 orang, 999 adalah ahli neraka. 999. Jadi bila sahabat dengar begitu, sahabat pun naik takut. Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa dia yang akan masuk syurganya? 1,000 seorang je masuk, hak lain masuk neraka. Rasulullah kata itu mudah ni lah sebut. Ini perkiraan mudah. Rasulullah kadang-kadang cakap tak terlalu detail sangat untuk memudahkan. Lalu Rasulullah pun beritahu. Rasulullah kata, abshiru fa inna minkum rajulan. Ahli neraka itu
dari kalangan kamu itu seorang ahli yang apa ni, yang 1000 tadi tu, 999 itu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Maknanya Ya'juj Ma'juj ini walaupun dia dari keturunan Yafis, keturunan Nabi Nuh, mereka ini adalah kafir. Disahkan oleh awal lagi. Pasal apa? Hidup mereka adalah buat jahat. Kat mana mereka? Kat mana mereka? Mereka ini dari keturunan Yafis yang berpindah ke sebelah Eropah sana. Bila selepas berlaku cerita Taufan, dah selamat masing-masing berpecah. Kita tinggalkan cerita tu secara detail, tak boleh nak sebut benda tu secara detail. Jadi macam saya sebutkan tadi, Allah berfirman dalam Al-Quran. Ini baru kita balik cerita. Kita ambil cerita yang mudah. Ini cerita akidah. Benda ni kita tak sempat. Pasal apa dia tidak sempat? Dia akan melalui cerita Ya'juj dan Ma'juj. Ini adalah cerita yang akan berlaku. Cerita dalam konteks peristiwa maksud saya. Peristiwa yang maha benar yang kita imani dia akan berlaku selepas peperangan akhir zaman, selepas Imam Al-Mahdi, selepas Nabi, selepas orang Islam berperang dengan Rom. Itu saya ambil akhir dah ni. Kemudian Imam Mahdi bersama Nabi Isa, bersama orang Islam berperang lawan Yahudi. Nabi Isa membunuh Dajjal. Tak berapa lama selepas Dajjal itu dibunuh, tiba-tiba Allah pun beritahu kepada Nabi Isa, wahai Isa, sekarang masa aku keluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, maksud dia sekali lagi saya sebut, jangan fikir Ya'juj dan Ma'juj ni makhluk asing yang berkuku panjang itu, tak. Tetapi dia adalah manusia yang mirip siapa? Rasulullah sebut mirip orang Mongol. Bahkan saya kata sekali lagi, ada ahli sejarah mereka kaitkan peristiwa peperangan Ya'juj dan Ma'juj. Pasal cerita ni, cerita Zulkarnain selepas bertemu dengan Nabi Ibrahim, selepas tawaf jalan, masing-masing ada tugas masing-masing, bawa dakwah pasal dia ni raja. Dia pergi sampai, kalau berdasarkan kepada ahli sejarah, ke sempadan Rusia dengan bukan dengan Turki, dengan apa tadi saya sebut, Georgia. Pasal sebut Serbia tadi, seorang yang saya jumpa tadi orang Serbia, tapi dia Islam. Orang Serbia Islam. Orang Serbia ada juga orang Islam. Jadi tadi dia bekas pelajar UIA, sekarang dia duduk di Melbourne. Jadi dia kawan-kawan masa muda-muda masuk UIA dulu. Dia mari dari Melbourne bercuti, jumpa rumah kawan-kawan Bosnia. Tadi jumpalah. Saya tanya dia dah dapat pasport Australia. Dia kata syukur, dia kata senang nak pergi mana-mana. Pasal bila bawa pasport Serbia, dia orang Serbia, tak boleh bawa pasport Bosnia, mesti Serbia. Dia kata nak masuk, jangan kata nak masuk negara lain, nak masuk China pun payah, dia kata. Bila orang tahu orang Serbia ni jahat. Ya'juj dan Ma'juj lebih jahat dari Serbia lagi. Tahu tak Serbia? Bukan Croatia menang cerita Piala Dunia dulu, itu cerita lain.
Bukan menang juara, jangan salah faham. Ini cerita tu yang tadi tersebut Serbia tu, Georgia. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala tentukan masa itu pertemuan yang berlaku antara Zulkarnain dengan satu kumpulan manusia. Yang ini saya nak baca dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini bukan fakta, ini wahyu. Lebih dari fakta. Dia bukan teori. Teori barangkali betul, barangkali salah. Apa dia Allah kata? Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, saya terjemah. Summa atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain, yakni Zulkarnain dalam perjalanan dia. Baik. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'atin wa wajada indaha qauma qulna ya Zulkarnaini imma an tu'azziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Maksud dia, hingga ketika dia, yakni Zulkarnain, dia bersama tentera dia, ramai ni, bukan dia seorang, sampai di satu tempat matahari terbenam. Apa maksud matahari terbenam? Maknanya di sebelah timur. Ini bukan cerita sebelah barat, sebelah timur. Dia melihat matahari itu terbenam di dalam sebuah mata air yang berlumpur hitam. Itu Allah sifatkan, ada kajian dia. Dan di situ juga terdapat suatu kaum yang kufur. Kami berfirman, wahai Zulkarnain. Kaum itu bukan Islam, tapi bukan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka berjiran dengan Ya'juj dan Ma'juj di sebalik bukit. Sempadan itu sekali lagi disebut sempadan Rusia dengan Georgia. Itu hak mudah lah. Ada yang sebut dengan lebih detail lagi, saya sebut hak mudah je lah. Maka Allah pun berfirman, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau mahu menghukum mereka atau berbuat baik, yakni mengajak kepada Islam. Allah bagi pilihan. Pasal kaum tersebut. Kemudian Allah pun berfirman. Allah kata, qala, Allah cerita, Zulkarnain pun jawab, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Zulkarnain berkata, sesiapa sahaja yang berbuat zalim maknanya kekal dalam syirik, kami akan membinasakannya, kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabkannya dengan azab yang sangat keras. Man zalama, siapa yang zalim. Zalim di sini bukan terajang orang. Zalim di sini syirik. Sebab itu dengan upacara syirik ni jangan ada kebersamaan. Bila mufti kata tak boleh berdoa bersama, majlis berdoa bersama, Hindu berdoa cara Hindu, kononnya di satu tempat, satu, tak boleh. Tiba-tiba ada orang kata tak apa, ada cara lain lagi nak buat. Muslimin muslimat, jangan buat benda tu. Buat benda tu cari apa? Bala. Orang yang buat keluar kenyataan ada kata cara, dia kena bertaubat. Kok mana pun dia kena bertaubat. Balik kepada cerita, kita kena ingat benda kita baca ni, jangan kita tengok sejarah sebagai sejarah benda ni berlaku begitu habis cerita. Tak. Sejarah ini adalah untuk cerita bagaimana kita berinteraksi dengan agama. Berinteraksi dengan agama. Zulkarnain Muslim, dia tu kafir. Allah beri pilihan, kamu boleh serang ataupun kamu boleh ajak dia masuk Islam. Itu contoh. Lalu Zulkarnain kata, kami
Zulkarnain kata, barang siapa yang berbuat zalim, kami akan membinasakannya. Kemudian dia akan dikembalikan kepada Tuhannya, lalu Tuhan mengazabkannya dengan azab yang sangat keras. Kalau dia cuba lawan, dia tak nak masuk ke Islam, dia lawan juga kami akan lawan, serang dia. Zulkarnain ada tentera. Bila mati dalam keadaan kafir, apa lagi? Masuk neraka. Lagi pula lepas tu. Kemudian Allah pun berfirman, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Bagi orang yang beriman dan melakukan kebaikan, maka dia mendapat pahala yang terbaik sebagai ganjaran, dan kami akan menyampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Summa atba'a sababa, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hatta idza balagha matli'asy syamsi, sehingga dia sampai di tempat terbitnya matahari sebelah timur. Tadi sebelah barat tadi saya silap sebut. Benang matahari sebelah timur tadi kaum lain. Itu kaum lain, ini kaum yang ni sekarang baru cerita dia. Saya terambil ayat atas. Contohnya ayat yang bawah saya terambil. Maaf pasal saya baca semua atba'a sababa tadi. Okey. Kemudian dia menempuh satu jalan lain, summa atba'a sababa. Sepatutnya dari sini ayat. Saya terambil hak atas tadi. Hatta idza balagha matli'asy syamsi, hingga dia sampai di tempat terbit sebelah matahari. Ini baru sebelah timur. Tadi cerita dengan masyarakat lain. Didapatinya matahari itu bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan sebarang pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Nak cerita memang seolah-olahnya cerita ni kita faham, memang betul-betul di timur, sehingga bila matahari naik tidak terlindung apa-apa, terus dapat cahaya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala beritahu. Kemudian ayat 91, wa kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra, demikianlah halnya dan sesungguhnya kami mengetahui setiap sesuatu yang ada padanya, yakni pada Zulkarnain. Summa atba'a sababa, kemudian dia berpatah menempuh suatu jalan yang lain pula. Hatta idza balagha bainas saddain, ke barat dah pergi, ke timur dah pergi, dia pun lalu satu tempat. Tempat itu disebut sehingga dia sampai di antara dua gunung, Saddain, gunung. Dia ada Saddun, dia ada Radmun. Dua-dua ni dia macam empangan belakang. Tapi Saddun ni biasanya dia empangan yang semula jadi, dia berlaku. Kemudian kalau teknik yang dibuat oleh manusia pun dia tidak sama dengan Radmun. Radmun ini dia empangan juga, tapi empangan yang diperkukuh dengan dipasang, kemudian dicair, dia diguna batu. Pernah tak kita pergi tengok tepi pantai? Orang Terengganu dia tahulah. Tempat lain saya tak perasan pasal saya tak berapa pergi. Kalau kita pergi dekat Terengganu, dekat muka Kuala ataupun dekat dengan belakang airport sana, dia nak halang air dari merempuh, dia buat batu bongkah. Jadi batu bongkah itu buatan kita. Hak yang digunakan oleh Zulkarnain, dia guna seperti batu-batu bongkah yang dipecahkan, kemudian diatur, kemudian dimasukkan besi, dipanaskan, cair besi, maka batu dengan batu itu dia bertangkup.
Macam 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 ialah berbongkah kan, bongkah-bongkah gitu bila kalau kita kata kita tuang. Ini tak, dia nyalakan api, dia pun cair, dia pun masuk. Kemudian disiram pula di atas tu dengan tembaga. Baik, kita baca sikit lagi. Tak habis tak? Tak habis lagi. Berapa nak habis ni? Allahu Akbar. Letih. Letih. Lalu sampai di situ, sampai di kawasan itu, sempadan antara Rusia dengan Georgia. Lupakan hak saya tersilap tadi, yang pergi ke barat tadi. Itu silap tu. Saya minta maaf, saya terawal ambil. Disebabkan saya nak cerita hak timur tapi baca hak barat, saya tersebut pada cerita hak barat. Bila sampai di situ, tiba-tiba jumpa dengan satu wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Jumpa dengan satu masyarakat di antara dua gunung, di belakangnya satu kaum yang hampir tidak memahami percakapan. Zulkarnain tak faham dia tak faham. Zulkarnain. Apa bahasa wallahu a'lam. Tapi yang penting walaupun tak faham, akhirnya mereka boleh saling memahami. Ada cara dia. Qalu ya Zulkarnain. Mereka pun kata wahai Zulkarnain. Bila mereka tengok Zulkarnain pakaian sebagai seorang raja dengan tentera, dan dia tahu, dia kata inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi. Ya'juj dan Ma'juj ni kerja dia cuma merosak di atas dunia. Merosakkan sahaja atas dunia. Saya berhenti kat situ. Dia pun minta tolong. Saya ringkaskan, dia minta tolong buat empangan, buat dinding. Dia tawarkan nak bayar upah. Zulkarnain kata tak perlu kamu bayar upah, cuma kamu tolong buat sekali. Benda aku minta kamu sediakan. Zulkarnain, Raja Zulkarnain, dia tak ambil upah, dia pun kerah tentera dia bersama dengan masyarakat buat. Dia pun buat. Tapi dia pun cerita bila dah siap, qala hadza rahmatun min rabbi. Benda hak kita boleh buat ni adalah rahmat Tuhan. Fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Tapi bila sampai janji Tuhan, dan janji Tuhan itu maha benar, bila berlaku apa yang dijanjikan Tuhan, maka dia akan hancur dulu. Hancur dulu, dakka. Dia akan hancur. Pasal apa? Nabi cerita, Nabi cerita. Bila sudah dibuat, masyarakat Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka menggali setiap hari. Mereka nak cuba untuk keluar. Rasulullah kata dalam hadis, yahfirunahu kulla yaumin. Ya'juj dan Ma'juj ni dia terlalu ramai. Tidak mati seorang, hadis Nabi. Saya sebut makna. Tidak mati seorang kecuali dia sempat melihat zuriat dia yang ke-1000. Baru ni kat Saudi beranak berapa orang? Seorang perempuan selepas beranak berapa? 50 lebih. Mati. Dapat cucu, dapat cicit mungkinlah. Itu hak beranak. Kemudian cuba kita bayangkan cucu cicit. Berapa je? Dia melihat zuriat yang ke-1000. Dia sebut, nak cerita panjangnya satu-satu umur. Di mana mereka? Wallahu a'lam. Di mana Allah sembunyikan mereka? Pasal mereka lebih ramai dari manusia. Ahli sejarah kata, kalau 10
9 nisbah 1. Kalau berdasarkan kepada jumlah ahli syurga, 999 banding 1 ataupun 1000 banding 1. Mana mereka? Tengok dengan satelit, jumpa nama apa dipanggil? Dikatakan ya, sekali lagi kata, kononnya dikatakan itu sah empangan dinding yang dibuat oleh Zulkarnain. Walaupun dikata itu sah, tak ada orang nampak. Belakang tu ada satu kaum yang hidup, tapi mereka sedang menggali. Siapa kata mereka gali? Nabi beritahu. Dan benda ini sudah disebut dalam Al-Quran. Kita baca hadis Nabi dulu. Nabi kata apa? Yahfirunahu. Mereka akan gali kulla yaumin, setiap hari. Setiap hari. Terbit dia matahari, dia ada ketua. Kerja dia bersistem. Ada ketua, ada pekerja. Lalu pergi gali. Hatta idza kadu yakhruqunahu, hampir dia nak memecahkan, nak boleh keluar, tiba-tiba qala allazi alaihim, ketua yang mandu hak jaga tu, pekerja tu kata irji'u, kita baliklah, nak maghrib balik tidur lah, esok kita gali balik. Dia kata fasatakhruqunahu ghadan, besok kita gali semula, kita boleh keluar. Begitulah setiap hari mereka gali. Berapa ribu tahun dah? Bukan berapa ribu hari. Kalau kita sebut, sekali lagi saya sebut, kalau berlaku benda ni, kalau kita ambil dari zaman Nabi Ibrahim, pasal cerita ni Zulkarnain ada jumpa dengan Nabi Ibrahim, maka tidak kurang dari sekitar 4,100 tahun. 4,100 tahun. Hari-hari kali. Kalau saya budak-budak dulu, dia cerita, orang tu dengar cerita sampai nipis terbayang dah nampak sebelah. Allahu a'lam. Mereka pun balik. Bila mereka balik, Allah perintahkan malaikat pun mari tampal balik. Ka'asyadda makana, bahkan lebih kukuh dari gali semalam. Gali pula, gali sampailah satu masa bila waktu itu hendak berlaku, bila selepas Nabi Isa bunuh Dajjal. Selepas Nabi Isa bunuh Dajjal, tiba-tiba satu hari dia gali sampai maghrib, dia pun kata berhentilah, insya-Allah. Tuan dia ni, dia kafir tapi dia pergi sebut insya-Allah. Dia kata insya-Allah, besok kita gali, kita sambung. Jadi balik tidur, esok itu mereka mari, dah terbuka, dan benda itu Nabi dipertontonkan kepada Nabi. Satu hari Nabi tidur, kemudian Nabi terkejut, Nabi beritahu kepada Zainab binti Jahsh, isteri Nabi. Nabi kata la ilaha illallah, terkejut. Maknanya kita kalau terkejut pun, terkejut dalam mimpi ke, terkejut apa pun, sebutlah la ilaha illallah. Rasulullah kata, wailul lil Arab, celakalah akan berlaku kepada orang Arab secara khusus dan orang manusia secara umum, orang Islam. Min syarrin qad iqtaraba, kejahatan dah sangat hampir berlaku. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj, sudah terbuka empangan dinding yang dibuat untuk menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Misla hadhihi, seperti ini. Rasulullah pun tunjuk buat macam ni. Wa halaqa, Nabi bulatkan
antara ibu jari ibham dengan yang selepas tu gini. Nabi tunjuk pada Zainab, isteri Nabi. Tapi begitulah, dia terbuka, esok tutup. Malam tu masa mereka tidur, malaikat mari tutup balik dengan perintah Allah. Mari. Tapi bila hari yang terakhir, bila wallahu a'lam. Cuma yang paling penting kita kena ingat, dia tidak berlaku zaman kita. Pergi ziarah ke, tak pergi ziarah ke, dia tidak akan berlaku. Dalam Quran kata, okey sekarang saya sebut, bila dah selesai buat empangan tersebut, dinding tersebut, kata Zulkarnain pun kata kepada masyarakat tadi yang minta tolong. Zulkarnain kata selepas ayatnya, qala atuni ufrigh alaihi qitra, kata Zulkarnain ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar dapat aku tuangkan ke atas besi panas itu. Lalu tembaga itu pun dituang. Bila dituang, dinding itu dijadi berjalur. Dan ada salah seorang sahabat Nabi, dalam musafir dia pernah tengok dinding yang berjalur seperti itu. Dia balik, dia cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak jumpa pun Ya'juj dan Ma'juj. Di mana Allah sembunyikan? Dalam bumi kah dia? Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Gunalah bila benda tu ilmu ghaib, gunalah alat apa pun, dia tak akan jumpa. Pasal benda tu ghaib. Dia akan muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar akan berlaku kiamat. Lalu dinding itu, kata Zulkarnain, pasal bila sudah dibina, famasta'u an yazharuhu, maka mereka tidak akan dapat mendaki. Pasal dia licin comel, dia tak ada tempat untuk pegang. Tak akan. Wa mastata'u lahu naqaba, dia tidak akan mampu untuk melubangi. Walaupun dia cuba, dia buat sampai tembus besar ni, dia bertihad dengan sebab mereka tidak sebut insya-Allah. Muslimin dan muslimat, bila dah keluar, mereka pun keluar. Cuba bayangkan jumlah mereka 9, ataupun kalau kita kata angka 10 lah. Kalau kata angka 10, 9 per 10 manusia. Berapa manusia ramai ada pada zaman itu? Mereka berkali ganda, sehingga kan tasik Tibris yang di sekarang ni dikata di Israel lah, di Palestin kan, dikata kat Israel sana. Astaghfirullahalazim, malu nak sebut, kata di Israel. Hak lalu, awal lalu, hak akhir lalu, tasik tu kering. Dia kata, bila dia lalu, dia kata, dulu ada air kat sini. Habis. Dan bila muncul, Allah kata kepada Nabi Isa, Allah kata, wahai Isa, bawalah pengikut-pengikutmu, wa annahu la yudanu li ahadin biqitalihim, tak ada seorang boleh lawan. Nabi Isa kalahkan Dajjal. Dajjal tengok Nabi Isa larut macam kain basahan kita tu, kita pegang, kita lepas. Macam kita pegang roti canai tu, kita pegang gitu tinggi, kita lepas. Nabi Isa bagi tikam dia. Dengan Ya'juj dan Ma'juj terlalu ramai. Lalu pada waktu itu Allah kata, bawa orang Islam, harris ibadi ila Tur, bawa ke satu bukit disebut sebagai bukit Tur. Nabi Isa dengan orang Islam pun pergi nanya.
Sampai atas sana mereka berdoa, Nabi Isa berdoa. Tempoh dia lama. Pasal apa tempoh itu lama? Kita boleh faham kerana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempoh itu semasa Ya'juj dan Ma'juj duduk merosakkan di seluruh dunia ni, khususnya dah sampai di Palestin ni, kepala lembu pasal tak ada makanan. Kepala lembu itu lebih berharga dari segala-galanya. Ada apa jadi kepala lembu? Kan? Tak ada apa. Saya pernah masa saya di Bosnia dulu, saya pernah dapat berita seorang ahli keluarga, dia jual sebuah kereta dia dengan seguni gandum yang 20 kilogram. Pasal masa tu orang lapar. Masa berperang dengan Serbia. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Jadi sampailah satu ketika Allah pun ilham bagi tahu, wahai Isa, kamu tak boleh lawan. Orang Islam bersabar. Hidup mereka bertasbih saja pada waktu itu. Sembahyang, bertasbih, minta tolong dengan Allah. Nabi Isa pun berdoa. Orang Islam pun mengamin. Allah pun utuskan dipanggil apa ni, ulat. Ulat itu macam ulat lah, kita tengok yang lebih kurang panjang ni tu. Yang kecil tu, narah disebut. Dia kat sini. Dia mari di atas belakang. Dia mari tu, dia hinggap tu, macam mana dia mari wallahu a'lam. Adakah dari dalam tubuh itu sendiri, pasal dia makan benda kotor, dalam tubuh kita pun kita tahu ada cacing ke apa, mari dia gigit di sini. Masa ulat tu gigit, kalau misal kata, saya sebut, kalau misal kata Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya 9 bilion contohnya. Kalau manusia ada 1 bilion, maknanya dia lebih kurang lebih dari 9 bilion. Masa ulat yang gigit di belakang kepala ketua Ya'juj dan Ma'juj tu, masa yang sama juga ulat yang terakhir itu gigit. Mereka berjuta, berbilion itu mati seperti seorang lelaki mati. Maknanya serentak. Lalu Nabi Isa pun kata, orang tak tahu ni, pasal semua dah lari. Nabi Isa kata, siapa dia yang boleh pergi tengok ni? Tak ada seorang nak turun, takut. Padahal sebelum ni berlawan dengan Nabi Isa. Nabi Isa pun kata, siapa dia yang akan turun? Dia akan jadi sahabat aku dalam syurga. Mari seorang lelaki. Dia kata, saya turun. Dia pun turun, pergi tengok, dia tengok, terkejut. Semua mati. Semua mati, dia pun mari bagi tahu pada Nabi Isa. Lepas beberapa ketika, mayat yang penuh dengan makan segala buruk apa, mayat itu pun membusuk. Nabi Isa pun berdoa, Allah hantar burung. Burung diriwayatkan saiz dia lebih kurang besar macam unta. Seekor. Mari pegang, tak tahu macam mana banyak burung tersebut. Mari kutip satu, buang di satu tempat di lautan. Kemudian lepas itu Allah pun turunkan hujan, pasal nak hilangkan bau. Lepas itulah baru Nabi Isa dengan para sahabat bersama boleh turun. Kalau tak boleh nak turun, pasal busuk kesan dari mayat Ya'juj dan Ma'juj. Itu serba ringkas yang saya sebut, muslimin dan muslimat. Kalau dalam berdasarkan kepada sejarah, ada saya tulis tapi tak sempat nak sebut hak sejarah. Cerita peperangan Baghdad, cerita Mogol. Adakah Mogol itu dari keturunan Ya'juj dan Ma'juj? Ada kata ya. Tapi saya tak berapa minat dengan pendapat tersebut.
Cuma berdasarkan hadis Nabi yang saya nak baca semula, saya nak baca sekali lagi di akhir ni, Rasulullah cuma beritahu mereka ini ada mirip. Maknanya Mogol ini wallahu a'lam, adakah betul dari dia, itu kita tak perlu tahu, tapi rupa dia ada mirip. Rasulullah kata apa? In annahum yushbihuna, mereka menyerupai. Jelas Rasulullah kata menyerupai. Rasulullah tak kata mereka ini anak Ya'juj dan Ma'juj, keturunan Ya'juj dan Ma'juj. Jadi Rasulullah kata mereka menyerupai seperti golongan Mogol. Mata sepek, hidung pesek lebar, sahbus syu'ur, rambut dia perang. Kemudian iradul wujuh, muka dia lebar begitu, bukan hidung saja lebar, muka pun lebar. Ka'anna wujuhahumul majanul mutraqah, seperti perisai. Kapten Amerika pegang. Gitulah muka dia kalau kita tengok. Ala ashkalit Turki wa alwanihim, rupa dia macam yang disebutkan oleh Turki ni bukan maksud Turki yang sekarang ini, bukan. Jadi saya tidak mahu ulas itu. Cuma yang disebut di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu mereka ini ada rupa itu. Adapun benda yang berkaitan dengan sejarah, biar kita tinggalkan sejarah. Kita bercakap dalam konteks akidah, maka yang terakhir sekali, ini tak akhir dah lebih banyak dah ni. Tak apa. Kita ialah pasal nak panggil sekali nak suruh habis sama sedah. Panggil sekali. Benda ni orang belajar banyak kuliah. Balik saya bila Allah Subhanahu wa taala beritahu berkaitan dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, saya balik pada cerita awal tadi, hadis Nabi pun kata, dah kamu duduk bincang, duduk saling mengingatkan, duduk mengingat tentang hari akhirat, dia mesti berlaku kiamat. Sebelum ke akhirat akan berlaku kiamat. Kiamat maknanya kemusnahan, akhirat kehidupan yang semula. Jadi Rasulullah kata, la innaha lan taquma, hari kiamat dia tidak akan berlaku hatta tarau qablaha 10 ayat, sampai kamu tengok akan berlaku 10 tanda. Lalu Rasulullah pun sebut ad-dukhan, akan berlaku asap yang menyeluruh di seluruh dunia, bukan di Malaysia je. Kecoh bak jerebu-jerebu, dia tak ada kena-mengena, tetapi dia termasuklah kata sebagai, iyalah apa-apa bala pun, kalau orang kata ini pasal angin, siapa dia yang jaga angin? Malaikat Allah. Kalau Allah kata pada malaikat, ubah tiupan tu, ubah. Itu kita tak nak bercakap banyak. Ada cerita lelaki yang dengar suara di langit. Kita tinggalkan cerita tu, nanti pakat tak balik, tak boleh tengok bola berlaku malam ni. Liverpool main dah semalam, jangan takut. Saya tahu ramai minat Liverpool pasal Muhammad Salah dengan Mane punya pasal. Bukan saya je minat, mufti pun minat. Kan? Baik. Balik pada cerita. Tapi mufti wilayah maksud saya, dulu dia tak main bola, dia main sepak takraw. Dia tekong, hebat dia. Dia ketua pasukan sepak takraw sekolah menengah rendah, sekolah menengah atas. Dia ketua. Tapi bila ni dia tak main dah, pakai jubah tak nak selak. Dukhan, saya sekelas dengan dia dulu. Sebab tu saya tahu, saya sekelas dengan dia. Sekelas, meja lain-lain. Ad-Dajjal, tanda yang kedua yang akan berlaku Dajjal. Yang ketiga Dabbah yang akan keluar di akhir zaman. Dia akan tanda orang ni Muslim, orang ni kafir. Ini pun cerita yang pelik juga. Tulu'us syamsi min maghribiha,
terbit matahari dari sebelah barat. Tadi cerita tadi semua dari sebelah timur belaka. Nuzul Lu Isa, turunnya Nabi Isa bin Maryam. 5 dah. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, 6. Kemudian ada berlaku 3 gempa bumi. 3, 6, 7, 8, 9. Apa dia? Satu berlaku gempa bumi besar di timur, satu gempa bumi besar di barat, dan satu gempa bumi berlaku betul-betul di semenanjung Tanah Arab. Di Arab Saudi lah. Dan yang terakhir, api yang keluar dari Yaman yang menghalau manusia sampai ke Syam, sampai ke Palestin sana, berkumpul di sana. Muslimin dan muslimat, itu sahaja. Saya minta maaf banyak dalam duduk berhati-hati, tersilap sebut tadi hak kaum yang sebelah barat tadi. Saya sudah terjemahkan kepada orang yang di timur. Saya minta maaf yang tu. Hak tu saya tarik balik lah. Saya telan balik itu. Nak buat mana? Hak tersalah. Sebut dah, tak nak buat apa. Hak tersalah sebut tu. Hak lain selagi mana berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, solid betul. Hak sejarah saya dah kata. Sejarah kita boleh dengar, tapi tak ada orang boleh beri satu pembuktian yang jelas. Habis-habis pun mari ikut Israiliyat. Kalau tidak disebut oleh Nabi, maka kita tak boleh katakan dia tu barangkali betul, barangkali salah. Muslimin dan muslimat, itulah sahaja yang kita nak bincang tentang Ya'juj dan Ma'juj. Kita bincang dalam konteks untuk menambah iman, bukan kita nak melihat, nak menunggu ataupun mencari. Kita tidak disuruh mencari. Kalau betul-betul ada duit nak pergi merantau, Nabi kata la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Kalau betul-betul nak menyusahkan diri pasal nak pergi menziarah, maka pergilah ziarah 3 masjid, Nabi kata. Kita tahulah masjid itu Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjid Al-Aqsa. Itu pun Masjidil Aqsa pun ada fatwa, ada 2 fatwa yang berlainan. Ada kata tak patut kita pergi ziarah sekarang, ada kata tak ada masalah tapi dengan syarat yang sangat ketat. Bukan pergi pasal nak tengok-tengok gitu saja, tak boleh. Ada syarat yang ketat. Tapi hak kita bimbang, takut pergi sekadar nak tengok je. Jadi cerita lain. Dia ada syarat untuk kelonggaran. Benda yang dilonggarkan dia mesti ada syarat. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan apa yang saya sebut malam ini jadi peringatan pada kita, jadi pengajaran. Allah tambah iman kita, walaupun kita tahu, sama-sama tahu benda ni benda gaib, benda tak nampak, tapi itulah iman kita. Iman kita. Sekali lagi, Rasulullah puji masyarakat akhir zaman. Saya pernah sebut di sini. Pasal apa? Mereka tak pernah jumpa aku, mereka beriman. Mereka tak dengar sendiri Quran turun kepada aku, tapi mereka percaya apa yang ada antara 2 kulit, yakni mushaf Al-Quranul Karim. Semua cerita itu kita letak sebagai iman, bukan percaya. Iman lebih daripada kepercayaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya Bilal aqimis salah. Bila kena iqamah lah.